Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan unit 11 hormat menghormati budaya kita. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa. Di SKP-nya ialah 5.2.1 dalam kurungan 2 iaitu memahami dan menggunakan kata mengikut konteks iaitu kata dasar. Tajuk petikan yang kita akan pelajari pada hari ini ialah hak bersama dan petikan tersebut terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 Kamu pada muka surat 73. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata dasar mengikut konteks. Kriteria kejayaan. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, membina sekurang-kurangnya 3 ayat dengan betul berdasarkan gambar yang diberi. Kedua, murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata dasar berpandukan gambar. Apakah yang dimaksudkan dengan kata dasar? Kata dasar ialah kata yang menjadi dasar sesuatu perkataan. Contoh kata dasar ialah baik, guru, rosak, erat, panjang, ganti, cat, ketat, kaum dan juga potong. Kata dasar boleh berdiri sendiri di dalam ayat untuk mendukung makna atau maksudnya sendiri. Contoh kata dasar baik. Ayatnya, kedua orang tuanya berada dalam keadaan yang baik. Rosak. Contoh ayat, banyak alat permainan yang telah rosak dan uzur. Contoh perkataan panjang. Contoh ayat, rumput itu sudah panjang kerana tidak ditebas. Kata dasar boleh mengalami proses penggandaan. Proses penggandaan tersebut boleh terdiri daripada pertama, penggandaan penuh. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan keseluruhan kata dasar. Contoh perkataan atau kata dasar yang mengalami pengulangan keseluruhan kata ialah jiran. Jiran apabila diulang keseluruhan kata dasar menjadi jiran-jiran. Contoh kedua, murid. Murid apabila diulang keseluruhan kata atau mengalami proses penggandaan menjadi murid-murid. Begitu juga dengan kata dasar rumah. Mengalami proses penggandaan keseluruhan kata dasar menjadi rumah-rumah. Penggandaan separa. Penggandaan separa melibatkan penggandaan sebahagian kata dasar. Contohnya, tamu. Tamu apabila mengalami penggandaan sebahagian kata dasar menjadi tetamu. Contoh kedua, daun. Daun apabila mengalami penggandaan separa menjadi dedaun. Begitu juga dengan tangga apabila mengalami penggandaan sebahagian kata dasar menjadi tetangga. Jenis ketiga penggandaan kata dasar ialah penggandaan berentak. Penggandaan berentak merujuk kepada penggandaan kata dasar mengikut rentak bunyi. Contoh perkataan
yang mengalami penggandaan berentak ialah batu. Batu apabila mengalami proses penggandaan kata dasar berentak ini menjadi batu bata. Kuih pula apabila mengalami proses penggandaan berentak menjadi kuih muih. Manakala calar apabila mengalami proses penggandaan berentak menjadi calar balar. Selain proses penggandaan, kata dasar juga boleh mengalami proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan ini boleh menetap atau mengubah makna serta kategori kata dasar tersebut. Proses pengimbuhan boleh berlaku di awal kata dasar. Contoh bagi kata dasar lihat iaitu kata dasar lihat kategori kata perbuatan apabila kata dasar lihat diberi imbuhan di awal kata dasar atau imbuhan kata dasar ini akan menjadi kata terbitan melihat dan fungsi atau sifat kata ini masih kata kerja. Seterusnya, kata dasar ambil atau kata kerja ambil ini apabila diberi imbuhan di awal kata dasar akan berubah menjadi mengambil dan kategori katanya masih juga sama iaitu kata kerja. Jadi sifat kata ini tetap masih kata kerja walaupun diberi imbuhan awalan. Selain menerima imbuhan di awal kata dasar, proses pengimbuhan juga boleh berlaku di akhir kata dasar. Contoh, kata kerja atau kata dasar lapor apabila kata kerja atau kata dasar lapor ini menerima imbuhan kan di akhir kata dasar akan menjadi laporkan. Sifat kata kerja ini masih dikekalkan apabila diberi imbuhan kan. Manakala untuk datar apabila diberi imbuhan pada akhir kata dasar datar akan berubah menjadi dataran dan sifat atau kategori kata ini berubah menjadi kata nama. Jadi kamu kena pastikan bentuk imbuhan yang kamu beri akan merubah kategori kata bagi kata dasar tersebut. Ringkasnya, kalau kamu beri imbuhan kan, kata-kata dasar tersebut akan menjadi kata kerja, tetapi jika kamu tambahkan imbuhan an pada akhir kata dasar, kata kerja atau kata sifat akan berubah menjadi kata nama. Kata dasar juga boleh menerima imbuhan di awal dan di akhir kata dasar secara serentak. Proses pengimbuhan ini lebih dikenali sebagai imbuhan apitan. Contoh, kata kerja hidang atau kata dasar hidang apabila diberi imbuhan pada awal iaitu imbuhan meng dan di akhir dengan imbuhan kan, ia akan menjadi kata kerja menghidangkan. Begitu juga dengan kata kerja ucap. Apabila kata kerja ucap diberi imbuhan awal meng dan diberi juga imbuhan akhir kan, ia akan menjadi mengucapkan dan kategori kata bagi kedua-dua kata kerja
atau kata dasar ini masih kata kerja. Proses terakhir yang boleh dialami oleh kata dasar merupakan proses pemajmukan. Proses pemajmukan ini melibatkan penggabungan dua kata dasar sehingga membawa makna yang tertentu berlainan dari maksud asal kata dasar tersebut. Contoh, kata dasar jalan. Apabila kata dasar jalan digabungkan dengan kata dasar raya, akan berubah menjadi jalan raya. Begitu juga dengan kata dasar terima. Apabila kata dasar terima digabungkan dengan kata dasar kasih, akan berubah menjadi kata majmuk terima kasih. Kedua-dua kata majmuk ini telah mendukung makna yang berlainan dari maksud asal kata dasar tersebut. Cikgu harap huraian yang telah cikgu berikan dengan panjang lebar mengenai konsep kata dasar serta proses yang dialaminya jelas dan dapat kamu fahami. Sekarang mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 73. Dalam halaman 73, kita akan meneliti penggunaan kata dasar dalam teks atau petikan yang bertajuk Hak Bersama. Kita juga akan melakukan aktiviti iaitu membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan gambar dalam situasi 2. Paparan ini menunjukkan situasi 1 yang terdapat dalam teks atau petikan yang bertajuk Hak Bersama. Situasi 1 ini memaparkan perbualan di antara Saiful, bapanya Encik Faisal, Encik Kumar dan salah seorang rakan bapanya. Mari kita ikuti perbualan mereka. Dialog ini atau perbualan ini dimulai dengan Encik Faisal iaitu ayah Saiful. Saiful, bukankah kamu hendak bermain di taman permainan? Jawab Saiful, saya telah membatalkan hasrat saya itu, ayah. Alat permainan banyak yang telah rosak. Rumput pula panjang. Jawab Saiful. Kemudian dialog Encik Kumar. Kita mesti mengambil tindakan. Mari kita melihat kerosakan di sana. Kemudian, boleh kita laporkan perkara ini kepada jawatan kuasa kebajikan taman. Dialog yang terakhir, itu idea yang baik, Encik Kumar. Mari kita pergi. Dalam situasi 1 ini terdapat penggunaan kata dasar tanpa ada apa-apa proses dan terdapat juga penggunaan kata dasar yang telah mengalami proses pengimbuhan. Mari kita semak kata dasar tanpa diberi apa-apa proses. Contohnya ialah perkataan atau kata dasar alat, rosak, panjang dan juga baik. Perkataan atau kata-kata dasar ini tidak mengalami apa-apa proses atau apa-apa tambahan. Manakala perkataan atau kata dasar yang telah mengalami proses antaranya ialah mengambil. Mengambil di sini telah menerima imbuhan awalan meng. Begitu juga melihat juga telah mengalami proses pengimbuhan dengan tambahan awalan me. Manakala laporkan pula
merupakan kata dasar yang telah menerima tambahan pada akhir kata dasar, iaitu tambahan kan atau imbuhan akhiran kan. Paparan berikut menunjukkan situasi 2 dalam petikan atau teks hak bersama. Situasi 2 memaparkan tindakan membaiki taman permainan. Kamu diberikan kata dasar ganti, cat, ketat dan potong. Kamu dikehendaki membina ayat menggunakan kata dasar yang diberi berpandukan kepada gambar tersebut. Untuk membina ayat, kamu boleh melakukan penambahan terhadap kata dasar tersebut. Contohnya dalam pembinaan ayat yang pertama iaitu kata dasar ganti, Encik Akil membantu Encik Farish menggantikan pelapik buaian yang telah rosak itu. Kata dasar ganti telah berubah menjadi menggantikan apabila terdapat penambahan imbuhan pada awal dan akhir kata dasar. Berlaku pengimbuhan apitan di situ. Seterusnya, untuk kata dasar cat, kamu boleh membina ayat berpandukan kepada gambar seterusnya. Cadangan jawapan dari cikgu, Encik Ashraf mengecat papan gelongsor itu dengan warna biru. Kata dasar cat juga telah diberi imbuhan menjadi mengecat. Seterusnya, untuk kata dasar ketat pula, cadangan ayat dari cikgu, Ammar sedang mengetatkan skru pada besi pemegang jongkang-jongkit itu. Ayat ini merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh subjek di dalam gambar ini. Kata dasar ketat telah berubah menjadi mengetatkan dengan berlakunya penambahan imbuhan apitan dan kan. Seterusnya, untuk kata dasar potong, Encik Wais memotong rumput yang telah panjang di taman permainan itu, merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh subjek ini. Jika kamu perhatikan, untuk kata dasar potong ini, penambahan hanya berlaku pada bahagian awal kata dasar. Jadi, dalam keempat-empat kata dasar ini, terdapat atau berlaku penambahan, pengimbuhan apitan dan juga awalan. Sekarang mari kita lihat tugasan pertama kamu. Tugasan pertama kamu terdapat pada halaman 81 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Tapi sebelum kamu melakukan tugasan ini, macam biasa, jangan lupa tulis hari, kemahiran dan juga tarikh tugasan diberi. Cikgu suka nak ingatkan kepada kamu, tugasan yang perlu kamu lakukan pada halaman ini ialah pada tugasan 5B. Dalam tugasan 5B ini, kamu dikehendaki menulis kata dasar berdasarkan gambar. Macam mana tu? Menulis kata dasar berdasarkan gambar. Sebenarnya, kata dasar yang perlu kamu tulis haruslah berpandukan kepada gambar ini.
Ya, ada gambar kat sini. Gambar 1 ni kata dasar dia dah diberi di sini iaitu undang. Kamu dikehendaki melengkapkan kata dasar untuk gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima dan juga gambar yang keenam. Tetapi kamu boleh berpandukan kepada petikan yang terdapat pada bahagian atas gambar ini. Contoh, ya, contoh. Untuk gambar yang pertama, kalau kamu baca petikan ini, Encik Ismail mengadakan majlis kesyukuran. Beliau mengundang jiran tetangga tanpa mengira bangsa dan agama. Jadi, kata dasar dalam teks itu terbit atau muncul dari kata berimbuhan mengundang. Jadi mengundang di sini merupakan kata berimbuhan. Perlakuannya terdapat pada gambar yang pertama, tetapi kata dasarnya sahaja yang ditulis di sini iaitu undang. Manakala kata imbuhan awalannya tidak ditulis. Sebagaimana yang terdapat atau tertera pada gambar yang pertama ini, kamu juga dikehendaki melakukan yang sama kepada nombor atau gambar yang kedua. Kamu perlu tulis kata dasar sahaja. Ingat ya, kata dasar ni maksudnya tak ada proses imbuhan, tak ada proses pemajemukan dan tak ada proses penggandaan. Maksudnya kata dasar yang boleh berdiri sendiri atau tanpa diberi apa-apa proses. Sebagaimana perkataan undang ini tadi diambil dari perkataan mengundang. Sebenarnya ada banyak kata dasar dalam petikan ini. Dan kebanyakan kata dasar tersebut telah diberi ataupun telah menjalani proses sama ada pengimbuhan, penggandaan ataupun pemajemukan. Contohnya dalam perenggan yang pertama sahaja, selain dari mengundang, ada kata dasar yang diberi imbuhan apitan iaitu mengadakan. Kemudian ada juga kesyukuran. Ada juga tetangga. Tetangga ini kata dasar yang telah diberi penggandaan separa. Mengadakan ialah kata dasar yang telah diberi imbuhan apitan. Begitu juga kesyukuran, kata dasar syukur diberi imbuhan apitan ke dan an. Seterusnya terdapat lagi kata dasar kira yang diberi imbuhan me. Kemudian terdapat juga kata dasar mempersilakan atau kata dasar sila yang diberi imbuhan apitan memperdankan. Ada lagi ya, ada lagi. Tetamu ialah kata dasar tamu yang diberi penggandaan separa. Kata dasarnya tamu diberi penggandaan separa menjadi tetamu. Kemudian ada juga menjamu. Perkataan menjamu ini kata dasarnya jamu diberi imbuhan awalan me. Jadi ada banyak kata dasar dalam petikan ini. Cikgu tak nak
kamu garis atau bulat sebagaimana yang cikgu buat dalam slide ini sebab cikgu cuma nak kamu buat aktiviti 5B sahaja, iaitu kamu senaraikan kata dasar bersesuaian dengan gambar. Ingat, kata dasar yang kamu pilih mestilah sesuai dengan gambar. Dan kata dasar tu tak nak ada apa-apa imbuhan. Tak nak ada apa-apa tambahan sama ada penggandaan ke, pemajemukan ke, ataupun pengimbuhan. Tak mau ya, tak mau. Ingat. Baik, tugasan kamu yang kedua. Ya, tugasan kamu yang kedua merujuk kepada halaman 82 buku aktiviti kamu. Ini tugasan yang kedua, kamu dikehendaki membina ayat menggunakan kata dasar yang telah diberikan. Tetapi kata dasar ini harus atau boleh kamu beri tambahan, imbuhan, penggandaan atau pemajemukan yang bersesuaian dengan gambar. Baik, contoh untuk gambar yang pertama, cikgu beri cadangan ayat di sini. Murid-murid beratur dan berdiri tegak ketika menyanyikan lagu Negaraku. Baik, untuk contoh ini, kalau kamu dapat lihat, perkataan atur ini telah menjadi beratur. Cikgu dah beri tambahan imbuhan ber untuk kata dasar atur menjadi beratur. Dan kata dasar tegak ini cikgu tidak beri apa-apa tambahan pun. Jadi ini merupakan cadangan dari cikgu. Baiklah, untuk tugasan ini terpulang, kalau kamu ada ayat yang lebih baik, kamu boleh gantikan bagi latihan nombor 1. Dan seterusnya, cikgu nak kamu lengkapkan ya, untuk nombor 2, 3 dan 4 ini menggunakan gambar ini, ya, menggunakan perkataan-perkataan ini atau kata dasar ini berpandukan kepada gambar yang diberi. Ingat ya, kamu mesti buat ayat menggunakan kata dasar ini dan berpandukan kepada gambar yang sudah disediakan. Baik, cikgu rasa setakat itu dulu untuk hari ini sehingga kita berjumpa lagi di hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.